Ada? Belah tepi ada lagi. Tu kuih tu ada. Ada belah tepi dah. Ada belah tepi dah. Okey. Nak buat belum? Dia Tu dah belen-belen. dia kalau kata nak sedang, kalau kata nak sedang apa yang dia bukan you know, kalau kita nak tahu kata mungkin yang selama ni duk bawa kita tak tahu ni apa ni yang luang tu tak tahu orang apa saya betul ke benda banyak sangat benda yang tak sepatutnya kita turut. Ya. Itu nak kena cari guru. Itu betul nak kena cari guru. Nak kena faham betul. Baca tu boleh. Tu pengenalan. Sesi pengenalan. Baca tu boleh. Ambil tahu. Tapi kena cari guru nak proses. Apa yang baca tu. Dalam Quran ni banyak benda apa tulis macam-macam. Kan? Contoh solat jadi semayang. Yang tu yang paling susah kita nak pecah tembok ni. Quran tak ada perkataan semayang. Sembahyang. Tapi depa translate je. Jadi semayang. Jadi ad-din jadi agama. Ad-din ni bukan agama. Ad-din ni kalau ikut daripada bahasanya, ad-din ni adalah sistem, cara hidup. Cara hidup ni macam mana yang Allah nak. Macam-macam lah. Cara hidup yang Allah nak ni adalah penyerahan kat dia. Dengan macam-macam cara penyerahan lah. Betul lah, seni penyerahan pada tempat masing-masing lah. Kat tempat dia lah. Dia pomen dia macam pomen lah. Dia doktor dia macam doktor lah. Tapi nak menyerah tu. Saya Islam ni menyerah. Penyerahan. Surrender. Surrender macam mana? Yang dikatakan sujud tu adalah submission. Menyerah juga pada keadaan diri yang menyerah. Bukan pada keadaan tunduk. Rokok tu merendah diri. Bukannya maksud rokok tu bongkok. Ini pada lurah. Pada lurah. Walaupun pada harfiah boleh orang nak buka juga. Maksudnya berdiri tu duduk alik. Rokok tu duduk di ha. Sujud tu duduk di mim. Duduk tu di dal. Jadi Ahmad. Sujud tu sendiri mim ha mim dal. Pada keadaan-keadaan yang menyatakan benda yang macam tu. Hurufiah. Huruf. Tapi masih berhuruf. Pada pengenalan ni dia bukan nak mengenal pada huruf tu. Nak mengenal pada punca huruf tu mai ke mana. Sampailah kepada satu tempat yang tak ada apa lagi lah nak cerita. Dia proses daripada huruf tu akan dijumpa kat tak berhuruf, tak bersuara. Tak benar tak. Sampailah pada tempat Takluk dia basar. Dia bukan lagi ilmu, dia bukan lagi sama. Witnessing. Dia Pasal nak cerita witness, apa? melihat. Sampai pada kalau nak proses rasa tu pun bukan dia lagi. Kalau nak proses lagi. Milik rasa tu kan. Tempat terbitnya rasa tu dia macam tu. Tapi nak Dia faham lagi kita masuk, lagi kita lagi kita tak ada apa lagi, kita tak ada apa lagi, tak kita tak apa. ada apa. Nak duduk tak. Tapi cuma apa yang kita mengaji ni paling mudah pada diri. Pasal semua duduk dekat kita.
Nyata benda tu kat kita. Yang tu yang bila duduk pada nafas yang masuk, yang keluar tu senang. Pasal ada kat kita. Nyata dia tu. Padahal ada pada semua perkara. Bukannya tak ada pada ayat, bukannya tak ada pada matahari, bukannya tak ada pada semua ada. Semua tempat tajalli belakang. Tapi yang tu pada tempat depa. Tajalli pada tempat kita ni yang paling nyatanya pada diri kita. Dan takkan sama pun. Takkan sama pun. Kita kenal dia dengan cara yang tersendiri. Walaupun kenal dia yang sama. Macam tu je. Cuma nak pergi straight. Dia tak mau berkerana oleh apa-apa, kerana bersebab oleh apa-apa sebab. Dia nak pergi straight. Langsung. Tak ada apa-apa dah. Kalau orang yang dah faham macam tu dia nak, dia tak ada apa dah. Bukan masalah susah senang dah, bukan masalah sihat sakit dah, bukan masalah kaya miskin dah, bukan masalah ada tak ada, tak ada. Jalan terus saja. Sampai ketika dah. Mak simpai dah. Saya lu. Dia yang tu tadi kalau abang kata dalam Quran dia tu macam-macam lah benda yang tersurat dan tersirat. Dia macam-macam juga benda yang ditokok tambah dalam Quran tu. Kalau kita nampak dalam Quran tu, kita baca ada ayat dalam kurungan-kurungan yang tak ada dinyatakan pun, tapi ditambah. Kononnya atas alasan nak perdekatkan faham, tapi faham macam mana? Betul tak? Sebab itu daripada kadang-kadang tiba masalah dia. Contoh, banyak ayat Quran kalau kita tanya mereka tak boleh nak jawab. Bila mereka tak boleh nak jawab, mereka marah. Ini masalah dia hari ni di Malaysia ni, banyak-banyak ustaz-ustaz. Bila kita soal, satu soalan yang mereka tak boleh jawab, dia pun bukan soal nak kata minta maaf, tanya orang lain, saya belum faham bab ni. Tak, dia pun marah. Hang ni tanya, buat sudah lah. Jenis tu. Buat sudah. Betul. Jenis ni yang mendidik kita punya akal fikir sengsara. Kita buat kita punya akal fikir menjadi kecewa. Kita punya akal fikir menjadi mundur dan tak berani. Sebab bila kita, mata kita nampak, akal fikir kita bebas, maka keberanian tu akan tak perlu siapa-siapa. Sebab dia kata cukuplah hanya bagi Allah Ta'ala kepada kamu. Sebab dia berserta. So bila benda kita mengaji dari sudut makrifah ni, dia tak ada kena mengenal dengan orang lain sebenarnya. Dia sendiri dia, dengan cara dia, dia bersalahan dengan segala sesuatu. So benda ni kita nak diskan macam mana. Cuma kalau semua yang mengaji, macam kata tak ada apa, maknanya relax, kill the time. Kita yang faham ringkat tu pun kita pun tak ada apa, relax. So mana masalahnya? Cuma kita berjumpa dengan orang yang tak mengaji, kita cara tak langsung akan mula, aku ni orang tengok dia, orang kata apa boleh kata apa. Itu persoalannya. Kalau awak dalam fiqh boleh ada perasaan macam tu, tetapi awak tidak diajar. Bila awak duduk dalam makrifah, awak tak boleh ada perasaan macam ni. Awak bukan nak tahu apa yang boleh, awak nak kena tahu juga apa yang tak boleh. Tak boleh kata semua boleh. Ada benda yang tak boleh. Awak tak boleh ada awak. Macam baru ni satu orang tu mai kat saya nak tahu kalau lepas ni macam ni, saya nak tahu Allah Ta'ala yang zahir ni macam mana, yang nyata ni. Pak tolong cerita kat saya masa saya jual buku. Saya kata, abang boleh kalau saya nak cerita, tapi dengan satu syarat.
Kalau saya nak menyatakan Allah Ta'ala yang nyata ni bang, tak tahu bang nampak tak nampak. Terang dengan saya ni, saya main dari jauh. Baik bang. Kalau saya nak menyatakan Allah Ta'ala yang nyata ini, saya kena tak ada dulu bang. Dan abang pula yang nak melihat Allah Ta'ala yang nyata tu, abang pun kena tak ada. Kalau tidak, tak boleh. There's no way. Kalau abang masih ada abang, saya masih ada saya, tak akan terjadi, tak akan nyata. Dia akan berpusing-pusing bahasa, akan sampai nak berdebat lalas, faham? Akan nak. Tapi itu, kalau nak melihat Allah Ta'ala yang nyata, wajib tidak boleh tidak, awak tak ada dulu. Sebab basar ini adalah biji mata semata-mata. Basirun itu penglihatan. Kaunuhu basiran, yang melihat. So, begitulah seterusnya. Masuk yang 7 sebab makni tu, aturan dia ada. Tapi kalau itu pun awak tak nampak, awak nak main cerita apa? Yang bergerak tu siapa, yang memikir tu siapa, otak tu apa, tubuh badan tu apa, biji mata tu apa, telinga, cuping telinga tu apa, seketul hati yang boleh dipotong tu, daging tu apa. Tak masuk lagi perasaan, tak masuk lagi penglihatan, tak masuk pendengaran, tak masuk pergerakan. Ya, tak masuk lagi fikiran. Otak orang buat sup tu, otak lembu tu orang duk ke darah ni, otak monyet orang duk ke darah macam tu lah otak kita. Otak tak ada fikiran lagi. Itu sebab makni tu. So benda tu dia tak nampak. Dia nak melihat ni. Siapa yang melihat tu? Itu dia kata, tak kalau aku tunjuk kamu sesuatu yang khaib, hanyalah untuk kamu. Bila disembang, batal. Sebab kalau Allah nak mengaku Allah kat siapa? Kalau dah 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisi dengannya, menyeliputilah zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. So dia nak mengaku kat siapa? Kita nak buat pengakuan, penceritaan dan penggambaran untuk menampakkan sesuatu kepada orang yang tak nampak. Cikgu buat matematik, dia cerita tak cukup, dia perlu ada papan hitam, whiteboard or whatsoever. Sebab dia nak terang kepada orang yang tak nampak. Allah Ta'ala ni nak terang kat siapa? Sedangkan dia menyeliputi la mawujud. So, bila duduk di singgasana ini, itu yang jadi petelagah. Yun ni bukan guru. Yun ni adalah seorang yang menceritakan apa yang dia tahu kepada orang yang tak tahu. Apabila orang tu tahu, mana bezanya Yun dan dia? Aku menceritakan sesuatu yang hak kamu bukan milik kamu, yang kamu rasa hak kamu. Sebegitulah juga. Betul tak? Dia pun tak ada apa. Bila Imam Mahdi nak turun, perjanjian macam mana? Kamu tidak boleh mengaku diri kamu Imam Mahdi. Sebab orang nak cerita Imam Mahdi ni kuat, itu, ini, apa, Dajjal semua ni kan, boleh kena. Tapi dia minta kamu sembunyikanlah diri kamu. Dalam tubuh mana kita tak tahu. Sebab kalau tahu jadi riak. Itu yang jadi dekat Morgan, Sivan, Sakti, Vishnu, Mahavira, Buddha. Sebab mereka menyatakan ini mereka. Padahal mereka tu bukan hak mereka. So, tengok banyak guru-guru dia mencerita bab-bab ni, lalu dia bawa nak jadi ilmu kebal lah apa semua buat duit. Itu nowadays yang tu kerap mereka buat. Mereka guna bahasa tasa, bahasa makrifah, bahasa ni. Kadang main channel saya, lalas hentam saya ambil crowd lain, lepas tu joy. Siapa nak ilmu kebal ni apa semua. Tak sedih ke benda-benda lagu ni berlaku dan diterima di Malaysia? Perhimpunan ni mereka buat, perhimpunan ni mereka buat, perhimpunan ni tak ada apa, semua buat lagu ni bersih, dilulus kan, semua boleh nu apa semua boleh. Tak tahu duduk berhimpun sembang pasal ketuhanan tak boleh. Malaysia nak kena ada tauliah. Are you out of your mind? Nak sembang bab Tuhan nak kena ada tauliah? Mana ada law dan sistem? Mana ada konsep dan idea?
Itu bak Tuhan. Tuhan berserta dengan siapa saja. Kenapa yang menjadi susah di Malaysia ni? Kalau bercerita tentang agama, lain lah. Perihal agama, perlulah apa ni, apa? Tauliah. Ini orang cerita bak Tuhan kot. Barang siapa mengenal dirinya, kenallah Tuhannya. Dan buat Malaysia, pelik tak? Tak sama. Jakim-jakim ni apa semua. Dua subjek yang berbeza. Dua subjek yang berbeza. Nak terang macam mana? Kalau nak cari orang yang menyesatkan, mainlah sini. Saya boleh tunjuk. Kat pejabat agama, dekat apa dalam ahli tertinggi Mahkamah Syariah yang bagi hilang anak saya lah ni, tukar nama dah. Tak percaya ada agama. Dan saya pun dia tak mau hubung ni dah. Anak didik mereka ni lah. Mereka ni yang melepaskan. So kenapa tak pergi soal siasat mereka? Orang nak mengaji mengenal Tuhan pula jadi masalah. Malaysia, they hasn't do the right things. This is what happened. Saya tak harap Malaysia baru ni dapatlah mengubah pada satu jalan yang baru. Harap macam tu lah. Harap Tun Mahathir legalize lah ilmu mengenal Tuhan ni. Pasal yang lain susah sangat. Dia ada hujung-hujung dah Tun Mahathir ni. Tidak? Yang lain ni susah sangat. Takut ni. Buat tokong boleh, buat gereja boleh, buat kuih boleh. Kan? Tanah Islam pun. Tapi tak masalah sebab Islam tu dia kasih sayang. Kalau hang duk dalam tokong hang sendiri pun, dalam surah Al-Baqarah ayat 62 cuba tengok. Kalau hang duduk sekalipun hang tak kacau orang beriman dengan dia, hang tetap diterima. Mereka tetap beriman dengan Tuhan mereka. Tapi kenapa yang kita nak buat benda ni tak boleh? Cuba di masjid, tiap-tiap kami malam Jumaat di masjid mana pun berbincang pasal ilmu tasawuf dan makrifat. Kan senang. 20 tahun akan datang anak-anak muda tak terkejut dengan ilmu makrifat. Ni yang bertakut. Sampai susah orang ni mengaji dicop sesat, orang ni mengaji dicop sesat. Kita nak pegang jalan ni sebagai orang makrifah pun jadi susah. Ni nak jaga mereka. Senang. Mereka sendiri tak jaga semayang mereka macam mana. Tak khusyuk dan tawaduk, mereka tak peduli. Kita pula nak kena buat kerana nak jaga mereka. Apa ni? Senang nak kata orang sesat. Senang hukum orang sesat. Senang nak bagi dosa ke orang. Senang nak bawa orang dalam neraka. Tak ada masalah di Malaysia ni. Orang ni ahli neraka, orang ni tak boleh tanam di kuburan Islam. Hang siapa cakap gitu? Walau hang mufti sekalipun, hang tak boleh cakap macam tu. Allah Ta'ala tak suruh hukum orang macam tu. Dia maha pengampun, maha penyayang. Adakah satu dosa? Adakah satu dosa yang lebih besar daripada sifat maha pengampun Allah? Adakah yang dosa yang lebih besar sampai orang tak Dekat nak habis nafas dia kalau Allah terima dia. Hang siapa? Hang tahu ke Allah terima? At that very moment of the last dia punya pernafasan dia tu, kalau Tuhan terima dia, hang duk tu hukum dia macam mana? Menjadi mayat pun tak boleh tanam ni. What kind of person are you? benda yang macam ni ya. Benda macam ni berlaku yang diketengahkan oleh orang agama, so-called religion man. Sedangkan masa Muhammad SAW masuk Mekah, siapa yang ada dalam rumah Abu Jahal selamat, siapa yang ada dalam rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang ada dalam rumah dalam musuh-musuh dia yang nak bunuh dia ni selamat. Padahal pada ketika tu dia ada kuasa yang boleh bunuh semua mereka ni. Kalau dia nak bunuh, dia ketua kerajaan kot. Tapi siapa dia tak buat tindakan tu? Siapa dia kata siapa duduk dengan mereka selamat? Kasih sayang. Yang ni mereka tak ikut. Kalau mereka nak ikut sunnah. Mana Yun? Yun? Sunnah yang paling besar tu Oh, silaturahim. Yang tu orang tak ikut.
Orang lebih mudah nak putuskan silaturahim daripada nak menyambung silaturahim. Kau tak pakai pakaian Muhammad. Tegak kan? Pakai jubah kat luar, jubah dalam tak pakai. Tak pakai. Dia pakai serban kat luar, serban dalam tak pakai. Dia pakai celak kat luar, celak dalam tak pakai. Contoh lah kalau kata sunnah ni. Banyak orang lebih mudah nak memutuskan silaturahim. Banyak orang lebih mudah nak menghukum. Sedangkan Rasulullah SAW, Muhammad SAW tu dia memaafkan. Asyik tu kita Malaysia. Dia tak pernah bermusuh dengan siapa-siapa. Tak pernah berdendam dengan siapa-siapa. Perang tu atas dasar untuk membela, protect, bukan attack. Bukan attack. Islam ni. So kalau kata tu macam ni. Ada seorang member India duduk kedai Pak Yong. Bertanam ramai-ramai mayat. Ditanya ini macam mana malaikat mau soal kubur apa macam. Dia kata mau soal kubur macam. Dia tanya saya. Saya kata kita tanya malaikat tu, tanya aku apa? Tak mau. Dahsyat orang kita kawan. Betul kalau fikir balik dari segi konteks keagamaan atau konteks fardu kifayah. Leceh kan? Alah apa yang kau belajar lah agama? Ha. Belajar benci. Last sekali. Belajar benci, belajar pulau, belajar hukum orang. It's clear cut. Boycott, judging, hate. Betul. Belajar sombong. Belajar akak-akuan. Saya ni, saya ni. Dia kata tak mau ego percaya ilmu tu. Kata tawadu. Lepas tu ketiadaan. Sudah ada itu. Oh, kita kena buat lagu ni supaya apa tau? Apa? Ada orang tulis dalam Facebook. Oh, memang kita kena buat lagu ni supaya esok orang tak apa? Tak terikut jadi sesat. Pengajaran. Jadi pengajaran. Yang menyesatkan itu sendiri Allah Taala. Nak kata apa? Surah ada, ayat ada. Betul tak? Okay. Surah 16 ayat 93. 93 ke 53 membelak ni. Surah Ibrahim ayat 4. Clear. Budak dalam kadar nak buat macam mana? Ya, masalahnya apalah salahnya hampa berunding para mufti buat meeting ahli-ahli JAKIM, betul tak? Peringkat-peringkat yang tinggi-tinggi ni. Macam mana kalau mengaji tak ditanya soalan? Tengok Abang, kalau kata dari segi luar negeri, kita nak bincang lagu ni macam mana Abang? Kalau kata hang pergi satu tempat pengajian, you not allowed to questions. Dia kata? Cuma ada pada satu tahap pengajian, yes, tak boleh tanya. Pengajian ni maksudnya pengajian yang tak boleh tanya ni adalah pengajian tentang hidup tu sendiri. Yalah, yang hidup tu sendiri no question lah. Macam tu. Ni kita tanya macam dia kata, okey, dia cerita dia suruh dengar dia cerita bab sifat-sifat Nabi juga kan. Lepas tu dia tak bertanya. Jadi kita kalau tak faham mesti nak tanya. Yalah. Okey, lepas tu yang boleh dia terberhenti itu bila dia kata Quran tu turun untuk orang Islam sahaja. Bila dia kata begitu saya tanya lah. Itu yang menyebabkan saya bersuara. Saya kata bukankah Quran tu turun untuk semua umat manusia? Saya kata dia tu untuk Islam lah. Saya stop lah. Itulah. Islam tu ada kat segenap umat manusia. Tetapi untuk realize apa Islam tu, baru kata Hindu, Cina, wah ada sama saya lah. Betul tak? Aku tidak buat apa Quran tu turun kat masa zaman jahiliah. Mana ada orang Islam tu? Semua jahiliah lah ke? Musyrikin Mekah. Dengan mindfulness tu kena sekali. Tak boleh tulis. Kalau you ingat tapi tak sedar apa yang you ingat. Sebab tu
Sebab tu dia ada hati dan dia ada akal. Yang jadi masalah ni apabila pada hati ni kita dah tahu dah, kita ada rasa satu rasa. Akan tetapi akal ni berdolak dalik. Maka sebab itulah nak kena synchronize akal dengan hati ni. Bila synchronize akal dengan hati ni, akal pun tak ada, hati pun tak ada. Cara nak synchronize macam mana? Dia Okey. ada teknik dia. Inilah latihan-latihan yang diberi oleh para guru. Contohnya, bawa selawat 50,000 kali. Bawa subhanallah 100,000 kali. Bawa tasbih zikir semua ni. Bukannya pasal nak kata 100,000 kali tu banyak pada Allah Ta'ala. 100,000 kali tu tak banyak pun pada Allah Ta'ala ni. Dia tak rugi tak mana. Tak kita mana pun. Tapi itu adalah latihan pada diri, untuk membiasakan diri ni supaya tasbih yang berada di lidah ni dah teringat-ingat masuk ke dalam akal, dan daripada akal tu turun kepada dalam hati. Maka apabila daripada lidah dah naik pada akal, dah turun pada hati dan dikeluarkan balik melalui panca indera, dengar, melihat, melalui segalanya, maka tak ada dah semua tu. Maka synchronize lah. Maka dah biasa lah. Bila benda tu dah bertubuh, bila benda tu dah duduk pada surau tarik nafas, pada setiap darah yang mengalir, dah tak ada dah benda tu. Pasal kalau nak kata subhanallah, pada satu subhanallah tu besar mana nilai dia? Nak dinilai kan subhanallah tu besar mana? Jadi apa beza satu subhanallah dengan 100,000 subhanallah tadi tu? Benda-benda yang macam ni lah. Tapi untuk pada permulaan, macam tadi tu cakap lah, untuk membiasakan, itu latihan. Beza dia tu pada kesedaran. Kalau hang sebut 1,000 kali pun hang tak sedar apa yang sebut. Iyalah. Hang kena sebut dengan kesedaran. Yang hakikat tu diri hang tu. Cuma bila dia teruskan, bila dia terus, benda tu dah jadi sebati dengan diri. Bila sebati dengan diri ni, salah satunya Allah Ta'ala kata apa, buat apa yang kamu tahu, aku akan ajar apa yang kamu tak tahu. Salah satu lagi Allah Ta'ala kata, jika kamu benar-benar ingin kepada kami, niscaya kami akan menunjukkan jalan kepada kami. Sebab Dia pandai tak lurus pada dia. Kalau dia pergi sana sini, sikap straight. dia. Sebab yang nak memperkenalkan diri dia kepada kita tu dia. Bukan kita yang berkehendak pada dia, tapi dia yang berkehendakkan kepada kita untuk berkehendak kepada dia. Dia lah. Kita duduk tan dia. Dia lah. Kenalkan dia. Ha. Dia juga. Bila kita duduk tan dia, kita relax lah. Bila duduk tan kita masuk lah. Kan? Mana nak cari tu, macam mana nak buat ni, macam mana nak tu. Surrender to the best will do the rest. Sedangkan dia yang akan mengaturkan segalanya. Dia yang mentadbir Rabbul Alamin, yang mentadbir seluruh alam. Tapi kalau kita nak mentadbir ke, kita nak kena tu, kita nak kena ni. Dia kata ambil kang lah. Ya. Ambil kang tu dia leceh apa? Leceh lah. Buka how you think deep. Cara kita berfikir. Pan, terasa karipak dia bang, rancok. Ha tu lah. Zaid, makan Zaid. Karipak dia sedap. Tu sampai kat satu point. Bang, Manzur. Ya. Berfikir ni, Nak telefon kan. Salah kisahnya kan. Waalaikumsalam. apabila Allah Ta'ala kata, apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Maka fikir tu adalah untuk fikir tentang dia. Maksudnya apabila kita fikir tentang dia, akan sampailah pada satu poin yang tak boleh fikir pun. Bila kita gunakan akal untuk memikirkan tentang dia, tak masuk akal. Jadi akal tu pun tak ada. Mana masuk akal? Jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh, nak masuk akal macam mana? Nak letak macam mana keadaan tu? Kenalkan dia. Dia nak 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 kenalkan dia. Dia nak
tidak pernah, tidak hidup dan tidak pernah mati, tidak akan mati. Macam mana nak stop pada keadaan akal tu? Jadi akal kalau betul-betul ikhlas, terus pada Allah Ta'ala, akan sampai pada satu point tak boleh bincang pun. Tak nak cerita. Yang tu je. Yang tu nak kena pergi kat dia. Who tu dia. Dia. Ya. Benda yang masih berhuruf bersuara bukanlah benda berahsia. Faham? Tak. Benda macam lafaz tadi kan. Dia masih berhuruf bersuara. Kalau kita berceritakan main satu peringkat makrifat, tak boleh nak cerita. Dia. Tak boleh nak cerita. Realizations. Bila you realize, mesti you release ni. Ya. Selepas you release tu baru you relax. Kalau you nak relax macam mana benda masalah you not even realize. You tak faham. Tapi bila you faham masalah you boleh release lah. Lepas tu you relax. So benda makrifah ni itu dah out of it. To realize Allah Ta'ala. To release yang bukanlah Allah Ta'ala. Dan you relax. Tapi nak release yang bukan Allah Ta'ala tu macam mana? Kau dia kata dia menyeliputi. Dia main satu part rampas kuasa ni. Part rampas kuasa ni lah yang dipanggil keakuan. How to break down this thing. Bukan kata boleh pecah dinding pakai kayu, pakai apa, pakai batu ke, pakai orang panggil chainsaw ke apa benda. Tak ada. Nak pecah keakuan tu atas satu jalan ya. Kesedaran yang kita ni tak ada apa. Kita ini. Itu sebab ilmu mengenal Allah wajib, tidak boleh tidak diajar pada budak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi cara nak ajak tu kena tahu lah. First kali dia bisa membuat sikap lah. Sihat. Sihat. Ya, alhamdulillah. Jangan tua tu lah.